بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتصب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu, ataupun lebih dikenal dengan nama Abu Qatadah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari telah bangun, berdiri dan memberi khutbah kepada sahabat-sahabat dia. Nabi kata, annal jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Nabi satu hari bakit berdiri di depan sahabat-sahabat, Nabi bagi satu syarahan kepada sahabat. Nabi kata, sesungguhnya jihad fi sabilillah dan beriman kepada Allah itu adalah amalan paling baik. Nabi kata dalam banyak-banyak amalan, ini dua amalan cukup baik. Iaitu yang pertama, beriman dengan Tuhan. Tak ada guna kalau kita bagi sedekah banyak, tak ada guna kita pergi ke Mekah buat haji, buat umrah kalau kita tak beriman dengan Tuhan. Ada orang pun tak beriman tapi dia pergi Mekah buat haji, buat umrah, pasal bagi dia pergi Mekah buat haji, buat umrah ni bercuti ataupun melancong. Dia pergi bukan kerana tuntutan iman, tapi dia pergi kerana nak pergi tengok Mekah macam mana, kerana nak pergi tengok Madinah macam mana. Maka kalau sekiranya dia beriman dengan Allah, dia pergi Mekah buat haji, buat umrah, bagi sedekah, pahala besar. Maka iman itu afdalul a'mal, itu amalan paling utama. Nabi kata, nombor satu, biar kita jadi orang Islam, biar kita beriman dengan Allah dulu sebelum bercakap nak buat baik, nak buat macam-macam kebaikan lain.
Yang kedua, amalan baik ialah al-jihad fi sabilillah. Jihad. Tuan-tuan, kalau orang Islam hari ini tidak ada semangat jihad, binasa kita. Saat kita nanti baca dalam tafsir suratul Baqarah, saat lagi kita nanti baca macam mana yang kata jihad ini kalau tinggal membinasakan ummah. Ayat yang kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, insyaallah tak lagi dan kita baca ayat tu. Tuhan kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu jatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Apa tafsir ayat itu? Tak lagi akan kita baca dan kita akan tahu makna dia. Meninggalkan jihad bermakna kita jatuh diri kita dalam kebinasaan. Kalau orang Islam tidak ada semangat jihad, dah lama dah orang Islam ni jadi hamba pada orang bukan Islam. Maka Nabi SAW kata dua benda ni amalan paling utama. Beriman kepada Allah dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi kata macam tu, faqama rajul, satu orang sahabat bangkit berdiri depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khatayaya. Dia terus bangkit berdiri depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, apa pandangan kamu kalau sekiranya hari ini aku pergi berperang, aku berjihad dan aku mati di dalam perang jihad itu, adakah semua dosa aku Allah boleh ampun? Dia terus bangkit depan Nabi, tanya macam tu. Nabi kata beriman dan berjihad ini amalan paling baik. Dia terus bangkit depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apa pandangan kamu kalau lah ni aku pergi perang, aku mati dalam peperangan itu, adakah dosa aku buat sebelum ni semua Tuhan boleh ampun? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata na'am, Nabi kata ya. Kalau lah ni hang bangkit pergi perang dan mati dalam perang sabilillah ni, Tuhan ampun semua dosa hang. Nabi kata, in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Nabi kata dengan syarat kalau sekiranya hang pergi berperang fi sabilillah wa anta sabirun, kamu sabar dalam peperangan tu. Kalau ditakdirkan luka cedera parah pun redha dengan kecederaan yang menimpa kamu. Kamu redha, kamu sabar. Muhtasibun, kamu pergi perang dalam keadaan kamu harap satu aja, keredaan Allah. Lain tak ada. Bukan kerana nak orang puji, kata kita berani. Bukan kerana kita nak harta rampasan supaya dengan duit tu kok kita boleh jadi kaya dan sebagainya. Bukan kerana niat-niat lain. Melainkan niat kita muhtasibun. Kita mengharap keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat muqbilun. Nabi kata dengan syarat dalam perang tu kamu muqbil. Kamu sentiasa marah ke depan. Tak ada ingat nak lari. Ghairu mudbir. Dengan syarat kamu langsung tak lari walau setapak sekalipun. Kalau kamu penuhi syarat ni dalam peperangan itu, kamu dapat jihad fi sabilillah dan kamu dapat amalan yang paling baik dan kamu dapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata pergi perang aja tak mau. Pergi perang dengan syarat sabirun. Kamu sabar sungguh-sungguh. Jadi apa pun kamu sabar. Muhtasibun. Kamu betul-betul harap keredaan Allah. Muqbilun. Kamu memang marah ke depan. Ghairu mudbir. Dan kamu langsung tak langkah setapak pun ke belakang dengan niat nak lari. Kamu penuhi syarat ni, Allah ampun semua dosa yang kamu buat sebelum ni. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis Nabi terang macam tu, Nabi kata ke dia. Nabi kata, kaifa qulta? Baiklah ni kamu nak kata apa? Nabi kata. Kamu tanya aku, kalau sekiranya kamu pergi berperang dan kamu mati dalam perang tu, ada ke tak ada Tuhan nak ampun dosa kamu semua? Aku dah jawab, kata Tuhan akan ampun dosa kamu dengan syarat-syarat tadi. Lah hang nak kata apa? Nabi kata ke dia. Qala, jawab sahabat ni. Ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khatayaya. Dia ulang lagi sekali. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, apa pandangan kamu kalau aku pergi perang dan aku mati dalam perang itu? Adakah Allah akan ampun semua dosa aku? Dia tanya lagi sekali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun jawab lagi sekali kat dia. Nabi kata, "Na'am." Nabi kata, "Ya."
Nabi kata wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Dengan syarat 4 benda aku sebut tadi kamu penuhi. Nabi kata. Yang pertama sabir, kamu sabar. Yang kedua muhtasib, kamu harap keredaan Allah. Yang ketiga muqbil, kamu sentiasa nak pergi ke depan. Yang keempat ghairu mudbir, kamu tak ada ingat nak langkah setapak pun nak lari daripada medan perang. Nabi tambah lagi satu, Nabi kata illa dain. Dan lagi satu syarat, dengan syarat kamu tidak ada berhutang. Nabi kata. Dengan syarat kamu tidak ada berhutang. Fa inna Jibril qala li zalik. Nabi kata kerana Jibril mai habaq dekat aku benda ni. Kalau kamu mati dalam perang jihad fi sabilillah pun, hal keadaan kamu ada hutang dengan orang tak bayar hutang, kamu sangkut juga. Sebab hutang dengan orang tak lepas, melainkan setelah kamu bayar hutang yang kamu buat dengan orang yang berkenaan. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa dalam Islam, walaupun dalam satu ketika kita buat baik, tak boleh dalam masa yang sama kita menyusahkan orang. Islam tak mahu macam tu. Walaupun kita buat baik, tapi dalam masa duk buat baik itu kita sebenarnya ada menyusahkan orang. Islam tak mahu benda ni. Perang fi sabilillah tu baik. Bukan semua orang sanggup pergi mati. Tengok ni hadu jadi 2-3 hari ni. Dia dah duduk menjadi-jadi pula. Kan? Awal-awal dah. Malaysia dah kata benda ni awal-awal dah. Tak selesai benda ni. Tak selesai. Sebab manusia ni dia macam spring. Kan? Manusia macam spring. Spring kita tekan. Dia renyah. Dia ikut kita tekan dia lah. Tapi jagalah kita teralik. Kita lepas sikit dia bidah. Spring. Kok mana pun dia nanti bidah. Kalau kita sentiasa berhati-hati duk jaga spring tu, dia tak bidah. Tapi bolehkah kita sampai 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, kita duk perhati spring tu, tekan elok-elok. Satu hari kita teralik, termengantuk, kata lelap dah, dia bidah. Macam tu lah. Siapa pun macam tu. Kita buat zalim ke orang. Hari kita buat zalim, kita kuat, dia tak boleh lawan kita. Tapi satu hari kita teralik, dia buat kita. Macam ni lah duk jadi satu dunia lah ni. Satu dunia duk jadi. Orang Islam pun tak tahan juga. Hari-hari tengok saudara seagama dengan dia kena semelih. Satu hari-hari tengok saudara seagama dengan dia kena tembak. Hari-hari tak boleh tahan juga. Satu hari dia bidah. Bila dia bidah, dia sanggup ambil bom balut badan dia, pergi meletup dia seorang mati, 15 orang mati. 15 orang sanggup mati, lagi 50 orang lagi mati. Duk jadi macam ni, bila nak berhenti benda ni? Bila nak berhenti benda ni? Nak lawan balik geng ni dengan kasar. Seorang kena, 1000 orang lagi bangkit. 1000 orang kena, 100,000 orang lagi bangkit. Huru-hara dunia ni, pakai kiamat dunia dalam keadaan huru-hara macam tu saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bukan luar Malaysia, bukan peringkat antarabangsa saja. Peringkat nasional, peringkat kita, tempatan pun macam tu jugalah. Tak usah buat nayang siapa-siapa. Tak usah buat zalim siapa-siapa. Tak usah duk buat benda tak betul dekat siapa-siapa. Sebab orang yang kena nayang, orang yang kena zalim, orang yang rasa orang buat kat dia benda tak betul, satu hari dia bangkit, dia lawan balik, huru-hara berlaku dalam masyarakat. Islam awal-awal beritahu benda ni. Islam tak mau kita dalam satu keadaan kita buat baik, tapi dalam masa yang sama kita ada buat jahat. Islam tak mau campur-campur macam tu. Dalam masa kita sanggup berjuang fi sabilillah, kita sanggup mati dalam perang fi sabilillah, dalam masa yang sama kita ada hutang orang kita tak bayar. Islam tak mau macam ni. Sebab kita berjuang fi sabilillah itu baik, tapi kita hutang orang tak bayar, kita menyusahkan orang yang bagi hutang kat kita. Ini tidak baik. Benda baik tidak mungkin boleh campur dengan benda tidak baik. Islam tak mau macam ni. Islam mau kita udkhulu fis silmi kafah. Masuk dalam Islam semua sekali. Ikut semua hak Islam kata, jangan ikut benda hak Islam larang. Islam kata tak boleh, jangan ikut walau satu pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal muflis? Qalu al muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Faqala innal muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamah
بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni dah berapa puluh kali kita baca. Sama juga Nabi SAW nak bagi tahu tidak mungkin kita boleh campur benda baik dengan benda tak baik. Nabi kata dalam hadis ni, Nabi tanya dekat sahabat dia, atadruna mal muflis, hampa tahu tak orang yang bankrupt ni siapa dia? Sahabat jawab mudahlah, al muflis yang kata orang bankrupt itu man la dirham lahu wala mata'. Orang yang tak ada duit, tak ada harta benda. Ini orang bankrupt. Nabi tanya sahabat, hampa tahu tak orang bankrupt ni siapa? Sahabat kata orang bankrupt orang tak ada duit. La dirham lahu, tak ada duit dirham pun tak ada, wala mata', harta benda pun tak ada. Ini orang bankrupt. Apa pun tak ada, ini orang bankrupt. Nabi kata dah. Nabi kata al-muflis min ummati, orang yang muflis, orang yang bankrupt di kalangan umat aku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Nabi kata dah. Nabi kata yang kata bankrupt dalam Islam ini ialah orang yang hari kiamat esok dia menghadap Tuhan dalam keadaan dia ada pahala semayang, dia ada pahala puasa, dia ada pahala zakat. Maknanya dia ni atas dunia dulu semayang buat, puasa buat, zakat buat, semua dia buat. Wa ya'ti qad syatama hada, tapi sambil dia bawa pahala semayang, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, sambil bawa pahala-pahala ni dia bawa dosa. Qad syatama hada, atas dunia dulu mulut rapuh sangat, mudah maki orang. Semayang, puasa, zakat, tapi mulut maki sama kuat. Wa qazafa hadha, dia ni atas dunia dulu mudah qazaf, mudah tuduh, mudah fitnah orang. Tuduh orang ni makan rasuah, tuduh orang ni berzina, tuduh orang ni atas dunia dulu mulut qazaf, suka tuduh orang. Bukti tak ada, apa tak ada, nak kata nak tuduh orang, tuduh. Fitnah tersebar dalam masyarakat, punca dia. Semayang, puasa, zakat semua cantik. Hak ni pun buat juga. Wa akala mala hadza, atas dunia makan harta orang. Harta peninggalan pak dia pesaka. Pesaka tu patut orang yang berhak dapat pesaka dapat. Seperti mana yang agama tentukan. Dia pergi bohong, tipu macam manakah, dia lipat kat dia seorang. Dia lipat kat dia seorang, dia makan, anak dia makan, cucu dia makan, satu keturunan makan duit pesaka yang tak betul. Tapi semayang bagus. 5 waktu semayang di masjid. Puasa bagus. Bukan Ramadan saja. Isnin Khamis tak pernah dia tak puasa. Zakat semua buat elok. Sedekah lagi duk bagi dan sebagainya. Rupanya sedekah tu daripada duit pesaka yang tak betul. Buat baik. Tapi dalam masa yang sama, keburukan dia pun banyak. Wasafaka dama hadza, dia ni atas dunia tumpah darah orang. Biasa bunuh orang pula lagi. Dan dia ni wadaraba hadza, atas dunia pukul orang merata. Jumpa orang apa sana sini, pukul orang habis. Semua orang biasa kena pukul dengan dia. Atas dunia perangai macam tu. Tapi semayang bagus, sedekah bagus, zakat bagus, semua dia buat bagus. Nabi SAW kata, fayu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Maka di hari akhirat esok, pahala semayang, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah hak dia duk buat ni, Tuhan ambil pergi bagi dekat orang yang dia duk buat naya tu. Orang ambil habis pahala dia. Fa in faniyat hasanatuh qabla an yuqda ma alayh. Pahala bagi habis dah, dosa dia dekat orang tak habis lagi. Ukhiza min khatayahum faturihat alih. Dosa orang yang dia buat naya tu Tuhan ambil bagi ke dia. Summa turiha finnar, lepas tu Tuhan lempak dia ke neraka. Nabi kata ini orang muflis, orang bankrupt pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni juga dapat kita faham bahawa Islam tak mau campur-campur. Islam tak mau buat baik pun kuat, buat jahat pun kuat. Islam tak mau. Islam mau buat baik aja, jahat tak mau.
Islam tak mau kita jadi orang semayang, dalam masa yang sama kita jadi penyebar fitnah. Islam tak mau macam tu. Islam tak mau dalam masa yang sama kita baca Quran, dalam masa yang sama mulut kita duk maki orang. Islam tak mau macam tu. Islam tak mau buat kerja campur-campur macam ni. Di dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qad syariba. Qala idribuh. Qala Abu Hurairah, faminna ad-daribu biyadihi wad-daribu bina'lihi wad-daribu bithawbihi. Falamma insarafa qala ba'dul qaum akhzaka Allah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ni pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata Abu Hurairah, satu hari orang buat mai ke depan Nabi, satu orang laki-laki, dia ni ditangkap kerana minum arak. Satu orang laki-laki ditangkap kerana minum arak, bawa pergi depan Nabi. Bila sampai depan Nabi, Nabi pun buat pengadilan, tanya ada tak saksi tengok dia minum arak. Nabi pun tengok dia memang betul dia dalam keadaan mabuk dan sebagainya. Cukup bukti, saksi semua ada, sabit kesalahan dia minum arak. Nabi jatuh hukum, Nabi kata idribuhu. Nabi kata sebat dia, pukul dia. Sebab kesalahan minum arak dalam hukum hudud Islam, sebat 80 rotan. Sabit kesalahan. Dia memang minum arak, dia wajar disebat 80 kali. Nabi kata idribuhu. Nabi kata pukul dia. Qala Abu Hurairah. Abu Hurairah kata faminna ad-daribu biyadi. Maka di kalangan kami ni ada yang dengar-dengar Nabi kata pukul, pergi bagi dengan tangan. Pukul dia dengan tangan. Wad-daribu bina'lih. Ada yang cabut kasut pergi bagi atas belakang, pukul. Wad-daribu bisawbih. Ada yang kain apa ada atas bau, ambil sebat dengan kain tu. Falamma insarafa, bila dah cukup dah hukuman kena dekat dia, qala ba'dul qaum, ada satu orang tak puas hati lagi. Pukul-pukul dah, dengan tangan pun bubuh dah, dengan kasut pun hantam dah, dengan kain pun sentai atas belakang dah, tak puas hati lagi, marah lagi dekat kawan yang minum arak ni. Maka dia kata akhzakallah. Dia kata mudah-mudahan Allah hina kamu. Dia kata marahlah, marah. Apalah hang ni? Hari-hari duduk depan Nabi, hari-hari semayang belakang Nabi, hari-hari duduk ikut kuliah Nabi, hang boleh pergi minum arak macam ni. Jadi berasa frust kawan ni. Kerana frustrated ni, kerana frust ni tak cukup dengan hukuman dah dijalankan, kata lagi kat kawan ni. Dia kata akhzakallah, mudah-mudahan Allah hina hang. Dia kata. Nabi SAW bila dengar yang ni, Nabi kata la taqulu hakaza. Nabi kata jangan cakap macam tu. Nabi marah kawan yang kata dekat kawan ni, mudah-mudahan Allah hina hang. Nabi marah dia. Nabi kata la taqulu hakata, jangan kata macam tu. La tu'inu alaihi syaitan. Hang jangan tolong syaitan merosakkan dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Itu orang salah, tuan-tuan. Orang salah, orang minum arak yang sudah sabit kesalahan dan sudah dihukum pun Nabi larang, tak bagi kata ke dia. Ini kepula orang yang tak tahu lagi betul salah. Kita tidur supah seranah dia, sudah tentu Islam tak bagi kita buat macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini Islam. Kadang-kadang kita duk buat hari-hari itu bukan Islam. Kita ikut emosi kita, ikut sentimen kita. Islam kata macam ni. Kalau ikut Islam, tenteram dunia ni. Tenteram. Tak ada siapa mudah-mudah boleh jatuhkan maruah orang. Tak ada siapa-siapa yang dijatuhkan maruah nak jadi marah, nak bertindak. Tak ada. Keadaan jadi tenang dan tenteram. Mudah-mudahan kita ikut Islam, dunia jadi aman insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 59. Muka surat 59. Kita masuk ayat 189. Ayat 189. Firman Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Lagi tanya mereka itu, yakni muslimin akan nabi daripada bulan. Kerana apa mula nyata halus, kemudian bertambah-tambah besar hingga penuh.
Kemudian balik ia, yakni balik bulan itu tiada seperti matahari. Malam ni dia nak bincang satu ayat cerita pasal bulan. Bulan ni dia tak serupa matahari. Matahari ni satu hari bulan ke, 15 hari bulan ke, 30 hari bulan ke, duk bulat macam tu lah. Berbeza dengan bulan. Bulan ni dia satu hari bulan kecil sampai 15 hari bulan penuh. Dia patah balik. Dia sampai 30 dia jadi kecil balik. Dia ada bulan sabit. Dia ada bulan purnama. Maka sahabat Nabi tanya Nabi. Yas'alunaka 'anil ahillah. Dia tanya Nabi tentang ahillah. Tentang hilal. Dia kata pasal apa hilal ni? Pasal apa bulan ni ada waktu jadi hilal, jadi bulan macam tu, ada waktu jadi badru, jadi bulan penuh. Orang Arab bila bulan sabit dia panggil hilal. Bila bulan penuh dia panggil badru. Tala'al badru alaina. Al-badru makna dia bulan penuh. Bulan mengambang. Nabi disifatkan sebagai al-badru, sebagai bulan mengambang, timbul cerah terang benderang membawa sinar cahaya kepada manusia semua. Sahabat tanya Nabi tentang bulan ni, pasal apa bulan ni dia tak serupa matahari. Dia ada hari sabit, ada hari bulan penuh. Pasal apa bulan ni jadi macam ni? Allah Subhanahu wa taala bagi jawapan, suruh Nabi jawab dekat orang yang tanya ni. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kata olehmu wahai Muhammad, iaitu segala waktu bagi manusia dan waktu haji. Allah bagi jadi bulan ni, ada bulan sabit, ada jadi bulan penuh. Bulan sabit kecil itu, anak bulan dia panggil satu hari bulan. Sampai bulan penuh dia panggil 15 hari bulan. Dia pergi kecil balik 30 hari bulan. Allah bagi jadi bentuk bulan tak sama ni supaya dia menjadi mawaqit. Dia menjadi kiraan waktu bagi manusia. Kalau matahari pun duduk besar tu aja, bulan pun duduk besar tu saja, jadi tak kerti nak kira macam mana hari ini. Allah bagi bulan ni jadi kecil, dia besar-besar sampai penuh. Maka waktu kecil satu hari bulan, bila penuh 15 hari bulan. Maka bulan dijadikan kecil dan besar ini untuk dijadikan cara untuk manusia kira waktu. Tuan-tuan, Allah tak ada buat satu benda atas dunia ni tak ada guna. Tak ada. Semua benda yang Allah buat atas dunia ni ada guna dia. Semua benda. Maka oleh kerana tu semua benda yang Allah buat ni kita tak boleh musnah dia sesuka hati. Tak boleh. Allah buat muka bumi ada bukit. Bukan saja-saja buat. Bukan buat bukit ni nak bagi menyemak. Kalau kita kata bukit Tuhan buat ni nak bagi menyemak, kita pergi tarah buang bukit jual tanah merah dan sebagainya bagi rata. Dia ada kesan. Dia ada kesan dari segi sistem yang ada dalam dunia ni. Kerana Allah kata dia buat bukit ni sebagai autada, sebagai pasak bumi, sebagai paku bumi. Bila kita pergi buang bukit, kita buang paku. Bila rumah cabut buang paku, rumah boleh runtuh. Kerana manusia tak faham sistem yang Allah bagi jadi dalam dunia ni, manusia pergi buang bukit, gempa bumi berlaku sana sini lah ni. Punca daripada manusia tak faham benda yang Allah buat di atas dunia ni. Semua benda Allah bagi jadi menatang yang bermacam-macam ni, antara satu menatang dengan satu menatang tu dia ada kaitan dia. Dia ada kaitan dia. Kita buang satu daripada rantai tu, rosak sistem ada-ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah Allah bagi jadi hilal. Allah bagi jadi bulan sabit dan sebagainya. Kerana yang pertama menjadi waktu bagi manusia. Dan yang kedua dia kata dan menjadi waktu haji. Orang tahu dah bila bulan berapa nak main musim haji. Musim haji start daripada 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Ini dia panggil musim haji. Macam mana nak tahu bila masuk bulan Syawal, bila masuk bulan? Melalui melihat bulan ini boleh tahu bulan apa, bulan apa, bulan apa. Begitu. Dan menjadi waktu bagi bertanam-tanam dan waktu bagi meniaga. Meniaga. Awal bulan meniaga okey sikit, pasal orang baru dapat gaji. Kan? Bila duk pi tengah bulan nak pi ke hujung tu, dia duk main 23, 24 menjaga slow sikit. Kalau duk jual char kuih tiaw pun duk bisa ambil 50 kilo, nak kena ambil 20 saja. Pasal apa? Orang banyak makan Maggi di rumah. Rupanya ada kaitan juga, ada sangkut juga cerita bulan ni dengan orang menjaga, rupanya. Dan aidah bagi perempuan, orang perempuan nak kira aidah dia pun.
Iddah bercerai suami 3 kali suci. Nak kira 3 kali suci macam mana? Tengok dia mai bulan suci dia dan sebagainya. Semua ni pun nak kena kira bulan. Iddah wafat 4 bulan 10 hari. Macam mana nak tahu 4 bulan 10 hari? Tengok bulan juga. Baru boleh tahu waktu dah berlalu 4 bulan 10 hari. Barulah perempuan ni habis iddah, baru dia boleh menikah balik dan sebagainya. Dan juga puasa, dan juga berbuka puasa. Berbuka puasa maksudnya raya. Kita nak start puasa, nak kena pergi teropong anak bulan di Pantai Aceh. Teropong tengok, nampak tak nampak? Tak nampak, kira nak kena makan lagi esok. Pasal apa? Anak bulan tak nampak, maka kita tak boleh puasa lagi, tak boleh kira satu Ramadan lagi. Demikian juga nak raya. Nak berbuka maksudnya nak raya. Yang kata Aidil Fitri. Fitri itu maksud buka puasa. Hari itu orang tak boleh puasa. Semua orang mesti buka puasa pada 1 Syawal itu. Haram bagi orang yang nak berpuasa. Nak menentukan 1 Syawal juga dengan melihat anak bulan. Begitu. Dia kata dan juga pertangguhan. Maka jikalau berkekalan atas satu hal, nescaya tiada diketahui yang demikian itu. Kalau bulan duk purnama sentiasa, tak mai bulan sabit, tak tahu bila nak puasa, tak tahu bila nak raya, tak tahu bila, tak tahu waktu. Maka Allah bagi jadi bulan itu sebagai kalender, sebagai cara untuk orang Islam nak kira waktu. Firman Allah, walaysal bir bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Dan tiada kebajikan itu bahawa kamu datang akan segala rumah daripada sebelah belakang pada ketika ihram haji. Maka adalah mereka itu masa jahiliah dan pada masa awal Islam tembuk lubang pada belakang rumah, masuk keluar daripadanya ketika di dalam ihram haji. Dan sangka mereka itu demikian itu kebajikan kepada mereka. Itu dia. Ini kepercayaan khurafat. Zaman jahiliyah, zaman awal-awal Nabi dibangkit menjadi Nabi, zaman awal Islam dulu, dia ada banyak adat kepercayaan dalam kepala orang-orang Arab zaman tu. Di antaranya dia percaya apa? Dia percaya kata kalau dia niat ihram, tak boleh masuk ke pintu rumah. Kalau dia di dalam keadaan ihram, dia tak boleh masuk ke pintu rumah. Dia kena masuk sama ada ke belakang ataupun masuk ke bumbung. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Mereka akan buat kalau belakang rumah tak ada pintu, mereka akan tebuk lubang. Keluar masuk rumah, masuk ke lubang tu. Dia tak masuk ke pintu depan. Pasal apa? Pasal orang yang di dalam ihram tak boleh masuk ke pintu depan. Dia faham macam tu. Itu faham khurafat. Tak ada nak start mengajar. Tadi ada orang bagi soalan lah. Tanya pasal misteri apa Nusantara apa ni. Malam ni kan. Sehabis awal kita boleh tengok. Kan? Apa pandangan Ustaz tentang rancangan Misteri Nusantara? TV3 Syua Heboh. Setiap Isnin 9 malam. Adakah rancangan ini boleh rosakkan akidah orang Islam? Kerana rancangan itu banyak sangat amalan syirik. Kita pun tak pernah tengok. Tapi duk tengok gazet dia dalam TV itu nampak. Kan? Tapi yang saya tengok rancangan apa hari itu ni? Majalah 3 kot. Dia ada tunjuk juga jenis kepercayaan karut ni. Tapi dia tulis di bawah tu. Amalan ini bercanggah dengan syariat Islam. Dia beritahu. Kalau dia beritahu tak apalah. Kalau dia tak beritahu, takut kok orang percaya dengan amalan-amalan ni. Percaya kepada benda khurafat ini jadi salah. Berapa banyak orang percaya benda ni? Benda ni, kepercayaan khurafat, kepercayaan yang karut-marut, kepercayaan yang tidak ada sandak dalam agama ni, benda ni cukup banyak jadi. Bukan zaman lah ni. Sejak zaman Nabi SAW dulu, benda ni ada. Dia percaya macam-macam. Kalau orang berilmu duk makan, tak boleh lintas ke belakang. Pasal apa? Takut hilang ilmu korang tu. Tak ada kena-mengena. Kan? Korang tu duk makan, tak boleh lalu ke belakang. Takut lalu sekali dia buat ayat Quran lupa ke apa. Tak ada kena-mengena. Bila ada kematian, mayat berbuah atas kayu pengusung, turun mai depan rumah, habis anak pinak semua, bini, anak-anak, cucu semua, kena lalu ke wah kanda. Lalu wah kanda 7 kali, pi balik. Kenunnya dengan duk lalu tu, terampunlah kalau sekiranya dia ada dosa kesalahan dengan si mati, maka terampun dosa dia. Karut-marut. Tak ada sumber dalam agama yang kata buat macam tu jadi macam tu. Tak ada.
Tapi dia reka, dia percaya, dia buat dan benda ni akhirnya merosakkan dia dan merosakkan agama dia. Kepercayaan karut marut. Tuan-tuan, Nabi habang dah berapa kali baca hadis dia. Nabi habang, aku mati aku tinggal dua aja. Apa dia? Quran dengan sunnah aku. Pegang dengan dua benda ni, lan tadillu abadah. Apa tak sesat dah sampai bila-bila. Tapi heran orang Islam ni, dia tak mau ikut Quran dengan hadis ni. Dia nak ikut ni hak karut-karut ni juga. Heran sungguh. Nabi habaq lah. Nabi kata aku tinggal hamba dua benda aja. Aku tak tinggal duit dirham, aku tidak tinggal duit dinar, aku tak ada tinggal harta benda. Aku tinggal dua ni aja. Apa dia? Quran dengan sunnah Nabi. Hampa ikut Quran dengan sunnah ni, hampa tak sesat sampai bila-bila. Nabi kata. Tak, dia tak mau ikut juga. Dia nak pergi duk rongkah cari yang pelik-pelik juga dia nak ikut. Manusia ni ibarat apa? Dia nak pergi terjun dalam gong dah. Kita tahu kata dia pergi sikit lagi dia jatuh gong. Kita pergi duk halang dia. Jangan kalau hang pergi juga hang jatuh gong. Jangan dia tolak dengan kita sekali. Akhirnya dia jatuh gong. Ni manusia. Dia tak ada heran. Kita punya target mai ke masjid ni biar kuliah ni kehadiran dia 400,000 orang. Silap dia pergi tang lain 450,000 orang. Dia pergi tang lain. Apa nak jadi tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini dia. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat ni. Allah kata walaisal bir, dan bukanlah kebaikan itu bi anta'tul buyut min zuhuriha, dengan cara masuk dalam rumah kok pintu belakang. Bukan kebaikan. Tak ada kena mengena masuk kok belakang nak jadi satu pahala kebaikan. Tak ada kena mengena. Allah kata. Maka ini adalah kepercayaan khurafat masyarakat jahiliah dan masyarakat awal Islam. Mereka sangka dalam keadaan ihram, mereka kena masuk rumah ikut pintu belakang. Dan sangka mereka itu, demikian itu berkebajikan. Mereka sangka itu dapat pahala lebih. Padahal benda itu tak ada apa-apa pun. Firman Allah, walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Akan tetapi kebajikan itu ialah mereka takut kepada Allah. Tuhan kata yang kata kebajikan, yang kata pahala, yang kata kebaikan itu ialah kalau kamu takut kat Tuhan. Bukan soal masuk ke pintu mana, bukan soal bukan. Kebaikan itu ialah kalau kamu takut dekat Tuhan. Kamu takut kat Tuhan, kamu manusia paling baik. Tuan-tuan, kalau kita jadi suami, kita suami yang takut pada Tuhan, rumah tangga kita baik. Kita tak pergi terlibat lah dengan apa mak endon mana ke. Kita tak pergi terlibat dengan apa bini orang. Kita dah buat skandal apa. Kata tak apa. Pasal kita takut Tuhan. Kita takut Tuhan. Kita tahu kita orang Islam. Kita ada isteri. Tanggungjawab kita terhadap isteri kita. Kita salah kalau sekiranya kita pergi duk cari keseronokan di tempat-tempat yang tidak halal. Kita tahu kalau kita buat, Allah akan murka kita. Kita takut Tuhan. Kerana kita takut Tuhan, rumah tangga kita jadi elok. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita tak sentuh duit rasuah, tak sentuh. Pasal apa? Pasal kita tahu Allah marah rasuah ni. Ar-rashi wal murtashi. Orang yang bagi rasuah, orang yang terima rasuah. Kilahuma finnar. Nabi kata dua-dua pergi ke neraka. Kita tahu benda ni, kita tak mau masuk neraka. Atas dunia ni kita hangat sikit pun tak mau. Atas dunia ni hangat sikit pun tak mau. Rumah batang aircon bubuh sampai 2 horsepower. Tiap-tiap satu bilik bubuh 2 horsepower. Pasal apa? Pasal tak mau hangat. Atas dunia ni hangat sikit pun tak mau. Takkan akhirat esok kita mau pergi terjun masuk dalam api neraka. Kita tak mau. Kita takut. Kita takut dengan api neraka. Kerana ini Allah saja boleh bagi. Lain daripada Allah tak boleh bagi neraka. Allah saja boleh bagi neraka. Kita takut dengan Allah. Kerana ada takut kepada Allah, diri kita selamat. Kita tak terlibat dengan rasuah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata walakinnal birra, akan tetapi yang kata kebaikan itu manittaqa, orang yang bertakwa. Orang yang takut Allah, ini orang baik. Kalau dia tidak takut Allah, dia pandai macam mana pun, otak dia bergeligah macam mana pun, dia satu orang yang berpemikiran tinggi macam mana pun, kalau Allah dia tak takut, dia satu orang yang tak ada kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan datang oleh kamu akan rumah-rumah daripada segala pintunya, sama ada pada ketika ihram ataupun lainnya. Tuhan kata rumah, masuk ikut pintu. Itu biasa.
Tak ada. Cerita kata masuk kodapok dapat pahala lebih. Cerita kata tebuk dinding masuk dapat pahala lebih. Cerita kata ragas naik masuk kod bumbung pahala lebih. Ni semua merepek Tuhan kata. Cerita dia, Tuhan kata, wa'tul buyut min abwabiha. Rumah masuk ke pintu. Itu cerita dia. Apa tuan-tuan? Nak mengaji agama, nak bagi kita ni pandai agama, nak bagi kita dekat dengan Allah. Cara dia belajar Quran, belajar hadis. Bukan dengan cara piduk betapa atas gunung ledang. Bukan dengan cara piduk korek lubang, duduk dalam kubur dan sebagainya, kunun-kununnya boleh dekat diri dengan Tuhan. Bukan itu cara dia. Cara kita nak dekat diri dengan Allah ialah dengan dekat dengan Quran dan hadis Nabi. Kita dekat dengan Allah. Allah suruh tu tak mau pergi buat. Piduk ongkah buat lain. Pergi naik atas gunung mana kau bawa bertih saja duk makan. Kalau bawa popcorn ada juga satu pasal sedap juga. Makan bertih saja duk atas gunung mana tu. Anak pinak pun tak peduli. Kerja pun tinggal. Lambung habis apa duk ada dan sebagainya. Dengan katanya satu aja. Nak pergi dekat diri dengan Tuhan. Pergi cari atas gunung ledang sana. Tak betul. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah kata, dah ikut apa yang aku kata. Yang penting kamu takut kepada Allah. Yang kata kebaikan yang kamu cari itu, walakinnal birra manittaqa. Orang yang takut kepada Allah, ini orang baik. Wa'tul buyut min abwabiha. Rumah masuk ikut pintu. Tuhan kata. Jangan buat kerja bodoh, piduk ragas masuk ke bumbung dan sebagainya. Ini bukan kerja orang cerdik. Orang Islam cerdik. Ini kerja orang tak cerdik. Firman Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan takutlah oleh kamu akan Allah dengan tinggal menyalahi Allah. Mudah-mudahan dapat kemenangan kamu dengan syurga. Tuhan kata takutlah kepada aku, takutlah kepada Allah. Jangan bantah Tuhan. Benda Tuhan kata tak boleh, tak boleh. Jangan bantah Tuhan. Mudah-mudahan kamu dapat kemenangan, iaitu dapat syurga. Tuhan kata. Orang yang dapat syurga ini orang menang. Baik. Dia kata dan tak kala ditegah, yakni dilarang Nabi SAW daripada berkunjung Baitullah pada tahun Hudaibiyah, iaitu tahun yang ke-6 daripada hijrah, dan suluh oleh kufar Quraisy atas bahawa kembali Nabi SAW tahun yang kedepannya, dan biak Mekah pada tahun depan bagi Nabi SAW 3 hari. Dan bersiap-siap Nabi bagi umrah qada pada tahun yang berikutnya. Dan takut mereka itu, yakni orang Islam, bahawa tiada menyempurna Quraisy akan janji. Dan mereka kena berperang dengan mereka itu. Yakni orang Islam kena perang dengan kafir. Dan benci segala muslimin akan perang pada tanah haram dan pada tanah dan pada dalam ihram dan pada bulan yakni syahrul haram. Ini cerita saya kata. Nabi daripada Mekah hijrah ke Madinah. Tahun yang ke-6. Tahun yang ke-6 selepas Nabi hijrah ke Madinah, Nabi nak balik Mekah. Nabi nak balik Mekah dengan tujuan nak buat umrah. Bila sampai di satu tempat yang bernama Hudaibiyah. Hudaibiyah tak jauh dah dengan Mina, nak mai ke Mekah ni tak jauh dah. Sampai satu tempat yang bernama Hudaibiyah, Quraisy pitahan Nabi tuan-tuan. Pitahan Nabi tak bagi Nabi masuk Mekah. Tahun ni tak boleh masuk. Kalau masuk juga perang tumpah darah. Nabi dah niat dah nak pergi kerja umrah. Tiba-tiba sampai sana tu tertahan. Tak boleh nak menunaikan niat Nabi nak pergi buat umrah. Kerana puak Quraisy pitahan tak bagi Nabi masuk. Dia pun kata bukan tak pergi masuk terus. Tahun ni tak pergi masuk. Tahun depan mai lain. Tahun depan mai lain kami bagi masa 3 hari nak duduk di Mekah, nak buat apa duduk lah. 3 hari kami bagi. Tapi syaratnya tahun depan, bukan tahun ni. Maka Nabi SAW pun tak mau. Tak mau bagi jadi tumpah darah kerana nak bergaduh perang dan sebagainya. Tak apalah. Nabi SAW pun sembelih kambing, kemudian cukup kepala. Untuk bertahalul. Pasal dah niat dah. Cukup. Sembelih kambing, cukup kepala. Lepas tu balik ke Madinah. Tahun depan pula baru Nabi mai balik. Masa Nabi mai balik itu masih lagi dalam bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ni bulan haram. Kita dah beritahu dah 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab. 4 bulan ni bulan haram. Nabi mai balik tahun yang berikutnya bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah bulan haram.
Nabi kata, apa kata kalau kita sampai mereka tak bagi kita masuk juga, mesti jadi perang. Bila jadi perang nak jadi dalam bulan haram, ini tak boleh. Sebab bulan haram kita berlaku tumpah darah dan sebagainya. Ini ceritanya yang berlaku pada zaman tu. Inilah dulu masa bulan puasa itu yang jadi forum malam-malam TV3 duk tunjuk tu. Datuk Semail Kamus dengan siapa tu malam tu. Yang satu panel tu pergi kata dia nak beritahu, kata kita boleh tangguh pelaksanaan hudud, benda wajib ni kita boleh tangguh. Bukti dia apa? Bukti dia Nabi sendiri nak main buat haji, kemudian ditahan. Nabi boleh tangguh walaupun haji ni wajib, Nabi boleh tangguh pasal Nabi tak mau jadi tumpah darah kan. Kemudian Ustaz Ismail Kamus berbetik balik, dia kata bukan buat haji, Nabi buat umrah, dia kata kan, bukan buat haji, buat umrah. Dia ada buat silap lagu tu, pergi buat umrah. Nabi nak pergi buat umrah, yang kena tahan, yang tak jadi buat tu nak pergi buat umrah, bukan nak pergi buat haji. Buat umrah ni sunat, dah kena tahan tak boleh, tak apalah. Tumpah darah ni lebih bahaya daripada nak buat benda sunat. Jadi Nabi kata tak apalah, dah tak pergi masuk tak apa, Nabi tahallul di situ dan Nabi balik ke Madinah. Inilah cerita dia. Nabi SAW pergi kerana nak buat umrah, ditahan dan akhirnya Nabi balik. Tahun berikutnya Nabi balik. Begitu. Firman Allah, waqatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum. Dan perang oleh kamu pada jalan meninggi agama Allah akan segala mereka yang perang, mereka itu akan kamu daripada segala kufar Makkah. Allah Subhanahu wa taala turun satu ayat perintah suruh perang dengan orang-orang kafir yang duk halang Nabi daripada nak masuk ke Mekah untuk nak buat ibadat di Mekah ni. Suruh perang dengan depa ni. Wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampau dengan memulai perang itu. Ini Islam, tuan-tuan. Islam ni dia kok mana pun dia cantik. Islam tak mau orang Islam pergi cari pasal. Perang jalan. Tapi Allah kata wala ta'tadu, jangan melampau. Apa maksud jangan melampau? Dijelaskan. Dia kata maksud jangan melampau itu ialah jangan memulai perang. Orang Islam jangan jadi orang yang mula cari pasal. Tak mau. Islam tak mau macam tu. Kalau orang mai cari pasal dengan kita, kita jangan lari. Jangan tanam cita-cita nak pergi jumpa musuh. Fa iza laqitumuhum, tapi kalau ditakdirkan hampa kena jumpa dengan musuh, fasbitu, tunggu, jangan lari. Islam tak disuruh, Islam tak suruh orang Islam pergi cari pasal. Tak ada pasal-pasal pergi cucuk tokong apa ke, tak ada pasal-pasal pergi pukul orang agama lain. Islam tak suruh macam tu. Islam suruh hidup elok-elok. Apa bang Buraidah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ughzu fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wa la taghlu wa la taghduru wa la tumathilu wa la taqtulul walid wa la ashabas sawami'. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW sebelum lepas tentera pergi perang, Nabi bangkit berdiri. Dalam sebuah hadis lain Nabi mula, Nabi kata uzu bi bismillah. Nabi kata mulakan peperangan ini dengan bismillah. Nabi kata, ni kita nak turun perang ni bukan benda seronok. Kita nak turun ni kerana nak buat ibadah yang Tuhan suruh. Perang dalam Islam adalah ibadah. Maka urzu, pi perang, Nabi kata bi bismillah, dengan mengucapkan bismillah pi. Kemudian urzu fi sabilillah, pi perang dengan niat sabilillah, dengan niat kerana Allah. Bukan ada kerana nak tunjuk kita kuat, kita hebat, kita no, kita perang kerana Allah. Qatilu man kafara billah, pi perang dengan orang yang kufur, yang kafir dengan Allah. Urdu, Nabi SAW kata pi perang, wala taghlu, tapi jangan melampau. Nabi kata perang untuk mempertahankan negeri, perang untuk mempertahankan kepentingan kita, keluarga kita, harta benda kita, negeri kita. Perang wala taghlu, jangan melampau lebih daripada tu. Wala taghduru, dan janganlah kamu salah janji, kamu menyalahi janji.
Dalam perang, jangan menyalahi janji. Buat macam yang dijanjikan. Wala tumatsilu, dan janganlah kamu potong-potong dan rompong-rompongkan tubuh musuh kamu. Macam mana musuh buat dekat Saidina Hamzah. Hidung potong, telinga potong, biji mata kobek keluar, dada belah buang, rambut keluar, hati makan luah balik dan sebagainya. Islam jangan buat macam tu. Islam, Nabi SAW kata, wala tumatsilu. Jangan kamu piduk rompong-rompong, piduk potong badan musuh. Jangan. Ini bukan perintah agama. Wala taqtulul walid. Jangan sekali-kali kamu bunuh budak kecil. Nabi kata budak kecil, orang perempuan, jangan siapa piduk bunuh. Pernah Nabi SAW dalam satu medan perang, bila habis perang, Nabi jalan-jalan tengok balik orang-orang yang terkorban dalam perang, ada perempuan, salah seorang yang mati. Perempuan musuh. Salah seorang yang mati. Nabi terus menangis. Nabi terus menangis. Nabi himpun semua tentera yang turun ni, Nabi marah mereka. Pasal apa? Kerana ada satu perempuan mati di dalam perang itu. Nabi tak mau benda macam ni. Budak kecil, orang tua-tua, orang perempuan. Nabi tak mau siapa pergi sentuh orang-orang ni semua. Wala ashabat sawami'. Dan jangan siapa piduk sentuh, piduk bunuh, piduk cederakan ashabat sawami'. Iaitu orang-orang yang duduk di dalam rumah-rumah ibadat. Walaupun dia duduk di dalam tokong, dalam kuil, dalam gereja, dalam apa, dia duduk di dalam rumah ibadat dia. Jangan piduk buat apa dekat orang-orang yang duduk dalam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini perang dalam Islam. Tak sama. Tak sama langsung dengan hak dibuat oleh orang-orang yang menjadi musuh Islam belah ni. Tengok apa mereka buat kepada orang Islam bila berlaku perang dengan mereka ni. Sedangkan Islam, Allah Subhanahu wa taala kata wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampau dengan memulakan perang dan buat benda-benda yang disebut sebagai benda yang dilarang tadi. Firman Allah, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kerana bahwasanya Allah Taala tiada kasih ia akan segala orang yang melampau. Ini ayat mansukh dengan surah Bara'ah. Bara'ah surah At-Taubah. Yakni dengan firman Allah, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Dan bunuh oleh kamu akan mereka itu, yakni akan kufar di mana tempat kamu dapat akan mereka itu. Orang kafir bila dah jadi dalam pertempuran yang hebat dan sebagainya, tu saya kira apa dah? Bunuh mereka ni semua. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan keluarkan oleh kamu akan mereka, yang ni akan kafir itu dari mana tempat? Yang ni dari Mekah. Yang mengeluarkan kafir itu akan kamu dulu. Dulu orang kafir halau Nabi keluar daripada Mekah. Allah suruh Nabi balik mai ke Mekah, halau depa keluar daripada Mekah. Allah suruh buat macam tu. Artinya Mekah, dan sungguh telah diperbuat dengan mereka itu pada tahun Futuh Makkah. Pada hari Nabi balik ke Mekah, pada hari itu Nabi masuk saja, Nabi tak buat apa. Nabi panggil pula ni ketua-ketua kafir yang selama ni duk buat tahanan kat Nabi ni, Nabi panggil mai berhimpun depan semua. Nabi tanya mereka. Nabi kata, agak-agak kamu, apa aku akan buat kat kamu hari ni? Nabi tanya mereka. Nabi balik ke Mekah, darah sedikit pun tak tumpah. Aman lah. Nabi masuk dengan aman. Nabi pesan dah dekat tentera Islam semua, kita masuk Mekah bukan nak perang. Kita masuk, kita tunggu tengok apa mereka nak buat kat kita. Mereka buat kita baru kita pertahan diri. Nabi kata. Bukan masuk nak pergi cari pasal dengan mereka. Bila masuk aja, musuh semua pekat lari. Lari masuk dalam rumah, tutup pintu. Duduk dalam rumah, tutup pintu. Semua siapa pun tak mau keluar bagi nampak muka ke Nabi. Ni kepala-kepala jahat hak dulu duk buat Nabi ni. Semua lari duduk dalam rumah. Nabi bagi arahan dekat tentera-tentera Islam yang ikut Nabi masuk ke Mekah ni. Nabi kata jangan ganggu orang yang kunci pintu duduk dalam rumah. Nabi kata apa? Semua sahabat dengar cakap. Lepas tu barulah Nabi hantar orang pergi panggil mereka ni semua mai keluar berhimpun depan Nabi. Depan mereka Nabi tanya. Nabi kata agak-agak kamu apa Muhammad akan buat dekat kamu semua? Dan ketua-ketua kafir ni jawab apa? Mereka kata kami tahu siapa kamu. Kamu anak orang yang baik-baik. Kamu daripada keturunan yang baik-baik. Kamu tentu akan ambil satu tindakan yang terbaik kepada kami. Pandai jet pula. Mereka tahu dah ni time ni kalau lawan pun tak ada. Tak ada satu faedah.
Dandan kata kami tahu kamu siapa, pak kamu keturunan kamu siapa, kamu keturunan yang baik-baik apa semua. Tentu punya kamu akan buat hanya benda yang baik-baik. Nabi pun kata kat mereka, Nabi kata, aku bebaskan kamu semua, tapi aku seru kamu supaya masuk Islam. Dandan pakat masuk Islam. Soal masuk Islam kerana takut ke? Masuk Islam kerana ikhlas ke? Apa itu dia punya hal. Yang pentingnya Nabi buat baik macam tu, mereka masuk Islam. Walaupun mula masuk Islam kerana yang tak baik, tapi dia dah masuk Islam, dia dengar Nabi cakap sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Oh, mereka kata, Muhammad ni baik rupa-rupanya. Tak macam yang kita dulu dengar cerita sebelum ni. Akhirnya, hak dulunya jadi musuh kuat lawan Nabi, sudah jadi orang kuat Nabi. Tuan-tuan pernah dengar nama Ikrimah bin Abi Jahlin. Ikrimah, anak Abu Jahal. Like father, like son. Kan? Bapak dia Abu Jahal, anak dia Ikrimah. Tak ada kurang, lebih kurang bapak dia. Tapi Ikrimah pada hari pembukaan kota Mekah, pada hari Nabi masuk Mekah, dia ni bila tengok akhlak Nabi, Nabi langsung tidak menampakkan rupa nak balas dendam. Nabi langsung tak ada tunjuk rupa nak hantam musuh dia. Nabi langsung tidak tunjuk rupa nak lepas geram dan sebagainya. Ikrimah satu orang manusia yang boleh fikir. Bila dia tengok Nabi Muhammad macam ni, dia banding dengan hak pak dia duk cerita Nabi ni jahat, lagu tu lagu ni dan sebagainya. Ni Nabi duk ada depan dia, langsung tak sama macam cerita yang pak dia kata. Dia pergi depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ya Muhammad aslimni ya Muhammad, bagi aku jadi orang Islam. Nabi terus bagi dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Nabi sangat seronok. Pasal apa? Pasal ini anak Abu Jahal. Tuan-tuan, nak banding anak orang lain dengan anak Abu Jahal, anak Abu Jahal boleh masuk Islam, Allahu Akbar. Tak tahu nak abang seronok macam mana. Bila dia mai depan Nabi, suruh Nabi Islamkan dia, Nabi punya seronok. Nabi terus kata dekat dia, wahai Ikrimah, hang sebut apa saja yang hang nak hari ni. Aku akan doa kepada Allah supaya Allah bagi apa yang hang nak. Nabi terus bagi satu offer dekat dia, wahai Ikrimah, hari ni hang nak apa sebut, aku akan minta dekat Allah supaya Allah bagi apa yang hang nak. Ikrimah kata apa? Dia kata, ya Muhammad, dia kata, aku minta satu saja. Aku minta hang ampunkan segala dosa aku sebelum ni. Aku duk katakan hang macam-macam, aku buatkan hang macam-macam, minta Allah ampunkan semua dosa aku tu. Lain apa pun aku tak mahu, dia kata. Nabi terus doa, ya Allah ampunkan segala dosa Ikrimah bin Abi Jahal ini. Terus Nabi ambil dia jadi orang kanan Nabi. Nabi pergi mana dia ikut Nabi. Sehinggalah satu hari Ikrimah duk jalan dengan Nabi. Lalu di dalam kawasan kebun korma, kasut Ikrimah ni tersepak pasiak. Pasiak pergi kena muka sahabat duk tidur bawah pokok korma ni. Bila kena pasiak dia jaga. Dia celik-celik mata, dia nampak Ikrimah. Dia terus kata di mulut dia, dia kata, celaka anak Abu Jahal, dia kata. Marah lah tengah tidur, hidup purih pasiak muka kan. Lagu kita lah pongoi tu duk ada kan. Ngapa duk tidur elok-elok main orang nak marah lah. Dia tengah duk tidur bagus kan, pasiak naik muka, celik-celik Ikrimah pula. Mulut terus kata, dia kata celaka anak Abu Jahal, dia kata. Nabi duk ada situ. Nabi terus angkat jari tunjuk muka kawan yang kata ni. Nabi kata, aku mau ini kali penghabis kamu kata lagu tu. Jangan sebut lagi perkataan anak Abu Jahal kepada dia ni. Nabi cukup sayang Ikrimah. Ini cerita pembukaan kota Mekah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata di sini, dan sungguh telah diperbuat dengan mereka itu yang demikian pada tahun Futuh Makkah. Maksudnya pada tahun pembukaan kota Mekah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan bermula berbuat fitnah kufur itu lebih besar jahat daripada bunuh di tanah haram dan bunuh di dalam ihram dan juga berbunuh di dalam bulan Syahrul Haram. Itu dia. Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala kata, wal fitnatu, fitnah kufur, fitnah syirik, fitnah menghalang Islam itu lebih teruk lagi jahat daripada bunuh orang di tanah haram, di dalam bulan-bulan haram. Sebab kalau jadi perang, perang akan jadi dalam bulan haram. Bolehkah berlaku perang dalam bulan haram? Sedangkan itu bulan haram, haram tumpah darah dalam bulan tu.
Pula lagi bukan bulan haram, di tanah haram pula lagi. Boleh tak boleh nak jadi perang macam ni? Allah kata wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah yang dibuat oleh kafir ni, fitnah merosakkan Islam, menghancurkan Islam ini, fitnah yang mereka buat ni lagi teruk daripada kita pergi bunuh mereka. Kita bunuh mereka tu tak seteruk fitnah mereka buat duk kata ke Islam macam-macam ni. Itu maksud ayat tu. Firman Allah, wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Dan jangan kamu memulakan perang akan mereka itu pada sisi Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala kata, jangan orang Islam mulakan perang ke atas orang bukan Islam. Sehingga perang mereka itu, yakni kafir, akan kamu padanya. Depa kena start dulu buat kita, baru kita pertahan diri. Jangan kita pergi duk usik depa. Fa in qatalukum faqtuluhum. Maka jika berperang mereka itu akan kamu di Masjidil Haram, maka perang oleh kamu akan mereka itu. Walaupun di tanah haram, di tepi Masjidil Haram, dalam keadaan berihram, dalam bulan haram, walaupun duduk dalam keadaan dilarang perang, kalau musuh serang kita kena lawan. Walaupun pada dasarnya kita dilarang perang dalam musim tu, tapi kalau musuh serang kita, kita mesti kena perang balik. Tak boleh kata tak payahlah kita nak lawan, tak boleh. Pasal bulan haram, pasal tanah haram. Biarlah musuh nak cincang, nak buat apa, biar pergi, tak boleh. Musuh tak serang kita, tanah haram kah, bulan haram kah, dalam ihram kah, nanti saat dulu lawan balik. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, fa in qatalukum faqtuluhum. Maka jika berperang mereka itu akan kamu padanya, yakni di Masjidil Haram musuh serang kita, maka perang oleh kamu akan mereka itu, lawan balik. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Seperti yang demikian itu balasan segala orang-orang yang kafir. Itu balasan untuk depa. Kalau tidak depa ambil kesempatan, depa tahu tempat tu kita tak akan lawan, pasal kita hormat tanah haram. Masa tu dia serang kita, kita nak buat apa? Maka Islam abang awal-awal, kalau ditakdirkan jadi macam ni, kalau ditakdirkan jadi macam ni, mungkin tak tuan-tuan satu hari mereka serang Mekah kan? Itu dia sebar dalam internet, gambar kapal terbang pergi rempuh bangunan Kaabah kan? Tapi itu gambar sajalah mereka buat kan? Mungkinkah mereka buat sebenarnya ni? Alang-alang lawan dengan orang Islam ni, kita pergi badai Masjidil Haram tu ya. Mungkinkah mereka buat benda ni? Kita tak boleh nak menolak kemungkinan itu. Kita tak boleh tolak kemungkinan itu. Kan? Tak ikut-ikut geram kan? Alang-alang dia kata mereka ni kita ada attack merata Sad Palestin, Sad Iraq, Sad apa. Lah ni buang masa lah mereka kata. One shot kita bagi Mekah tu ya. Tomahawk pun pergi situ, semua dia fokus satu tempat ya, Masjidil Haram ya. Mungkinkah benda ni berlaku? Wallahu a'lam. Kita tak tahu, tapi kemungkinan itu tidak boleh dinafikan. Depa boleh buat. Kalau berlaku macam tu, boleh tak boleh orang Islam buat pertahanan, segala kelengkapan tentera masuk dalam Mekah dan lawan balik kerana nak mempertahankan kota suci Mekah, boleh tak boleh? Awal-awal dalam Quran dia beritahu, dia kata apa? Boleh kalau sekiranya depa mula attack kita. Di tanah haram yang pada mulanya haram tumpah darah di situ, sudah boleh untuk dilancarkan serangan ke atas depa ni. Pasal apa? Pasal depa mula dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika berhenti mereka itu, yakni kafir daripada kufur, yakni dengan masuk Islam. Islam tetap, Quran tetap kata macam tu. Walaupun hari ni nampak mereka ganas sangat, jahat sangat nak buat ke Islam. Boleh fikir ke tuan-tuan, mereka yang dah buat ganas, mereka kata Islam ganas. Sakit hati betul. Yang ganas ni mereka. Mereka kata Islam ganas. Yang duk bunuh orang hari-hari ni mereka. Mereka kata kita bunuh orang. Dan dalam pepatah Arab dia kata darabani sabaka. Dia main pukul kita, dia teriak macam dia kena pukul. Tak guna betul. Dia pukul kita, kita sakit bukan main. Dia teriak merong kata kita pukul dia. Lepas tu orang semua pakai main, pakai duk jegir kat kita. Apa yang pergi duk pukul dia ni? Dia pukul kita. Betul-betul dia pukul kita. Bekas dia pukul pun duk ada lagi. Tapi dia teriak. Ni yang mereka duk buat lah ni. Bunuh orang Islam ni hari-hari.
Hari-hari. Tapi dia duk highlight apa? Kita nak lawan dengan teroris, pengganas. Ini semua dia kata kalau dibiarkan, dia kata pengganas akan menguasai dunia. Dia duk cakap tu pengganas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun begitu, Quran bagi juga harapan. Dia kata fa inin ta'au. Katalah depa ni satu hari berhenti daripada duk buat kerja ganas ni. Fa innallaha ghafurur rahim. Depa berhenti, masuk Islam pula depa ni. Satu tengok keluar dalam apa CNN, Bush nak masuk Islam. Allahu akbar tuan-tuan. Mustahil tak benda ni jadi? Tak mustahil. Tak mustahil. Kan tentera-tentera apa nama Mongol yang serang Iraq, berapa ramai masuk Islam? Sampai kajian sejarah pula kata ni Kublai Khan apa semua yang Khan belakang ni sama macam Saif Ali Khan, sama macam Shah Rukh Khan lah. Islam. Kan? Ni semua Genghis Khan, Kublai Khan apa semua ni yang pergi jadi Khan di hujung ni pasal apa? Pasal dia kemudiannya masuk Islam. Sejarah pergi buat study, pergi buat kajian balik. Rupa-rupanya pasal akhlak ulama Islam yang ada di Iraq pada masa serangan itu dilancarkan telah memikat hati mereka. Mereka jadi terpikat dengan akhlak ulama-ulama Islam yang ada di Iraq ni. Mereka guilty conscious. Mereka rasa salah tindakan mereka pergi buat ganas, serang, bunuh orang dan sebagainya. Sedangkan orang yang mereka pergi buat zalim ni orang yang baik-baik. Dia balik, dia tak boleh tidur malam. Pasal apa? Pasal dia duduk teringat dia buat zalim pada orang baik. Akhirnya mereka masuk Islam. Tak ada benda yang pelik. Maka Allah awal-awal dah bagi andaian ni. Fa'inin tahau. Maka jika sekiranya musuh kafir ni semua, mereka ni akhirnya satu hari berhenti daripada buat jahat nak masuk Islam. Fa'innallaha ghafurur rahim. Maka bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang amat mengampun, lagi amat rahim bagi mereka itu. Allah anytime welcome orang nak masuk Islam. Kita tak boleh kata dia ni yang nak terima dia masuk Islam. Tak ingat dia buat jahat apa kat kita dulu. Ni benda tak boleh bangkit lah. Dia kata dia nak masuk Islam, dan cerita lama dia kita kena potong buang. Kita kena kira dia saudara kita. Kalau lepas itu dia tipu macam mana? Fatawakkal 'ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Allah ada. Tak ada masalah. Apa hak dia tunjuk depan kita, kita percaya dekat dia. Dia nak masuk Islam, dan bagi dia masuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan peranglah oleh kamu akan mereka, yakni akan orang kafir itu, sehingga tiada ada fitnah orang kafir, yakni dengan tiada kufar di tempat itu, yakni di Masjidil Haram. Tuhan suruh Nabi masuk balik Mekah, kontrol Mekah ni balik, take over Mekah ni daripada kepimpinan kafir Quraisy, dan pastikan Mekah itu bersih daripada orang-orang kafir. Dan jadilah agama itu bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tiada disembah lain daripada dia. Hari itu juga segala tokong apa yang ada keliling Kaabah, hari itu juga katok pergi pecah Kaabah. Tinggal Kaabah itu sebagai Baitullah, sebagai rumah Allah, tak ada segala unsur-unsur syirik, tokong dan sebagainya di dalam bumi Makkah. Hari itu juga Mekah bersih daripada unsur-unsur syirik kepada Allah. Bersih. Sampai hari ini Mekah bersih. Tak ada orang bukan Islam dia ada dalam kawasan Mekah tu, tak ada. Allah pelihara kota suci Mekah. Fa in intahau fala udwana illa 'ala zalimin. Maka jika berhenti mereka itu daripada kufur, yakni masuk Islam, maka tiada berseteru lagi dengan berbunuh ataupun lainnya, melainkan atas segala orang yang zalim-zalim. Lepas depa isytihar kata depa Islam, tak boleh bunuh depa dah. Depa isytihar saja depa Islam, mengucap bi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saudara kita. Habis cerita lama semua tutup habis. Firman Allah, asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumat qisas. Wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung, dia pula nak cerita bulan haram berlawanan hormat dengan bulan haram, dan segala hormat itu berbalas-balas, yakni berlaku qisas. Dia kata bulan haram kita hormat, tapi kerana hormat bulan haram lah kita akan perang dengan mereka yang main buat rosak di bulan haram itu. Maka itu dianggap sebagai qisas. Wallahu a'lam. Tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jadi dia ada satu hadis riwayat daripada Aslam bin Abi Imran.
Dia kata beliau berlaku perang Konstantinopel. Kan? Orang Arab kata Konstantiniyah. Konstantinopel ni. Bila berlaku perang di Konstantinopel ni, seorang sahabat daripada Muhajirin, dia pergi serbu pertahanan musuh masa perang Konstantin ni. Tengah duk kalut perang ni, salah seorang sahabat, dia ni sahabat Muhajir, maksudnya orang Mekah yang mai ke Madinah. Dia ni dia tak boleh tahan dah tengok musuh di Konstantin ni, dia dah tak boleh tahan dah. Dia serbu seorang dia pergi. Dia tahu dia pergi seorang ni memang boleh kena ya. Nak lawan dengan berapa ramai, ada ribu musuh ada, dia seorang dia belah pergi masuk. Dan dia masuk seorang tu berjaya mengkucar-kacirkan pertahanan musuh. Dia seorang masuk pun cukup. Jadi lagu semut, lagu nyamuk masuk lubang telinga. Dia sekong dia masuk. Allah, dia sakit di satu badan, Nabi melompat. Dia seorang aja pergi serbu masuk di dalam barisan musuh masa perang di Konstantin ni. Menyebabkan sahabat lain bila tengok dia bertindak seorang macam tu, sahabat ni terus kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dia kata jangan kamu jatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Satu sahabat sudah kata. Dia ni betul-betul buat kerja binasa diri sendiri. Hang tahu dah hang seorang masuk pi mana boleh lawan musuh yang ribu ni, hang pi juga makna hang saja nak perosak diri sendiri. Ini salah pasal dalam Quran terang-terang bagi tahu tak boleh jatuhkan diri dalam kebinasaan. Bila sahabat ni kata dekat kawan hak pi seorang ni sebagai menjatuhkan diri dalam kebinasaan, satu orang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Dah banyak kali cerita dah Abu Ayyub ni. Sahabat istimewa yang Nabi hijrah sampai ke Madinah, unta Nabi duduk depan rumah dia, Nabi terus pilih untuk bermalam di rumah dia. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub salah seorang yang ada dalam perang tu. Bila Abu Ayyub dengar dia ni kata dekat kawan yang pergi serbu tadi sebagai tindakan salah merosakkan diri sendiri, Abu Ayyub terus kata, hang tak faham ayat tu. Abu Ayyub kata, kami lebih faham maksud ayat tu. Pasal apa? Pasal kami sahabat Nabi. Masa ayat ni turun, kami duk ada dengan Nabi. Hang tak faham. Kalau hang kata perbuatan kawan tu seorang pergi rempuh masuk dalam musuh yang akhirnya membawa maut, ini sebagai menjatuhkan diri dalam kebinasaan, itu salah. Dia kata. Masa ayat ni turun, kami duk ada dengan Nabi. Kami ni sahabat Ansar. Dia kata Abu Ayyub Al-Ansari. Orang Ansar, orang Madinah. Bila Nabi mai, kami sambut Nabi. Kami bagi kemudahan dekat Nabi. Kami bagi apa pertolongan kepada Nabi. Kami bantu Nabi selama 10 tahun sampai Islam jadi kuat. Islam meluas. Bila dah kami nampak Islam yang Nabi bawa ni dah kuat dah di Madinah. Dah stabil dah. Satu hari kami pergi jumpa Nabi. Kami ni, sahabat-sahabat ni pergi jumpa Nabi. Kami kata, ya Rasulullah, nampaknya Islam dah kuat lah ni. Boleh tak boleh? Kami nak balik menguruskan kebun kami, ladang kami. Kami nak berseronok-seronok balik dengan family kami. Yang selama ni kami abaikan sikit kerana nak buat kerja untuk Islam ni. Bila kata je macam tu dekat Nabi, Allah turunkan ayat ni. Allah kata wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. 195 surah Al-Baqarah, ayat ni turun. Maksud dia apa? Allah kata wa anfiqu fi sabilillah. Allah kata teruskan nafkah harta kamu pada jalan Allah. Maksud dia apa? Maksud dia kerja Islam tak boleh stop. Tak boleh stop. Sahabat duk ingat Islam dah kuat dah, depa minta izin dekat Nabi nak stop dah. Perjuangan ni boleh dihentikan. Pasal apa? Pasal kita dah berjaya. Kami pun nak stop dah perjuangan ni, nak balik pergi, nak kelola balik kebun ladang kami, keluarga kami semua. Perjuangan kita tak tepi. Bila kata aja macam tu, Allah terus turun satu ayat, wa anfiqu fi sabilillah. Allah kata teruskan menafkahkan harta pada jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tuhan kata jangan kamu jatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Maksudnya apa? Maksudnya orang Islam bila dia berhenti daripada berjuang, kebinasaan sudah dekat dengan dia. Sebab musuh sampai hari kiamat akan attack Islam.
Bila orang Islam berasa dah okey dah rasa selamat dah berasa safe dah, keadaan dah okey dah, orang Islam dah relax, masa tu orang Islam akan binasa. Maka cerita dalam Islam ni, cerita nak stop daripada perjuangan tidak timbul. Orang Islam sentiasa hidup dalam suasana nak kena berjuang. Sentiasa nak kena letak Islam di depan. Sentiasa nak kena ringan buat keluar duit untuk kegunaan agama. Sentiasa nak kena tumpah tenaga dan sebagainya untuk nak mempertahankan agama yang sudah ada elok dan sebagainya. Kalau berhenti aja daripada nak berjuang pada jalan Allah, kamu sengaja jatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Tuhan kata wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Buat baik. Tuhan kata Allah suka orang yang buat baik. Berjuang itu satu benda baik. Teruskan perjuangan. Tuhan kata begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita Allah pun tak boleh rasa selesa macam tu. Tak boleh. Tak boleh selesa. Kita akan sentiasa dihimpit. Di peringkat lokal, di peringkat internasional, kita akan sentiasa dihimpit. Kalau orang Islam dah rasa dia dah boleh relax, dia dah start nak jatuhkan diri dia dalam kebinasaan. Relax aja, orang ngap kita lah ni. Tak boleh relax. Mesti sentiasa kepentingan Islam mesti duduk nombor satu. Apapun Islam nombor satu. Kita tak mau siapa-siapa main nak menjejaskan kepentingan Islam, kita tak mau. Soal ini tidak ada kompromi. Ini ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi daripada hadis ini Aslam bin Abi Imran ini kita dapat faham bahawa bila ada orang Islam buah bom di badan, dirempuh di kepentingan Yahudi, salahkah perbuatan mereka ni? Adakah perbuatan mereka ini mereka dianggap menjatuhkan diri dalam kebinasaan? Tak. Dengan syarat tempat dia pergi rempuh itu memang tempat kepentingan Yahudi. Tapi kalau dia balut bom di badan, dia pergi rempuh tempat awam, itu salah. Islam tak turut serta dalam usaha yang macam tu. Tapi kalau dia balut badan, dia pergi rempuh tempat-tempat yang menjadi kepentingan Yahudi. Markas tentera Yahudi misalnya. Gedung pergi mati 2-3 ribu orang kerana 5 orang rempuh habis. Dia dianggap sebagai orang yang berjuang untuk Islam, bukan menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Benda ni bukan benda baru. Al-Azhar pun dah keluar fatwa tentang benda ni. Dr. Yusuf Al-Qardawi pun sudah keluar fatwa tentang benda ni, tentang hukum orang yang balut badan pergi rempuh kepentingan-kepentingan Yahudi ni. Ini sudah dikeluar fatwa oleh Al-Azhar, tempat rujukan yang besar lah ni, dan juga Dr. Yusuf Al-Qardawi yang keilmuannya diiktiraf di semua negara-negara Islam pun dah sebut benda ni. Tapi jangan sebarangan. Jangan sebarangan. Kalau pergi rempuh shopping kompleks yang dalam tu ada orang awam, budak-budak, tak boleh. Pergi rempuh stesen bas, tak boleh. Itu tempat awam. Tak boleh. Pergi rempuh sekolah, itu tak boleh. Dia kena pastikan tempat yang dia pergi rempuh tu memang tempat yang boleh melumpuhkan ataupun boleh menjejaskan kekuatan Yahudi yang menjadi musuh nombor satu dalam Islam. Itu baru boleh. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana الذين آمنوا اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.